Fasa pemeraman. Di sini, saya mengitar semula botol air mineral untuk penyediaan bin kompos. Bin ini mempunyai 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah ruang fermentasi. Bahagian yang kedua ialah ruang mengumpul cecair. Dan bahagian yang terakhir ialah penutup. Di proses fermentasi ini, saya menggunakan gula melaka sebagai biokatalis dan sisa makanan dari sisa dapur harian. Gula melaka bertindak sebagai sumber makanan. Proses fermentasi akan menghasilkan cecair yang akan bertindak sebagai baja. Sisa makanan mesti dipadatkan dalam ruang fermentasi untuk hilangkan ruang udara. Untuk menghalang udara dari masuk ke ruang fermentasi, saya telah menggunakan selotip. Proses fermentasi yang lengkap berlaku dalam 7 hari. Saya mulakan proses ini pada 25 bulan 2 sehingga 4 bulan 3. Fasa pematangan. Ini adalah hasil daripada fasa pemeraman selama 7 hari. Cecair yang dihasilkan akan bertindak sebagai baja di dalam fasa penuaian. Cecair ini akan diletakkan di bekas yang berlainan. Fasa pematangan ialah di mana hasil fermentasi digaul dengan tanah merah atau hitam. Di fasa ini, saya menggunakan tanah bakar. Saya meletakkan 1 inci tanah bakar dan dilapisi kompos substrat yang terhasil dari fasa pemeraman. Seterusnya, saya menutup kompos substrat ini dengan tanah bakar semula. Fasa ini dilakukan selama 2 minggu yang bermula dari 5 bulan 3 sehingga 19 bulan 3. Proses ini bertujuan untuk kompos substrat menjadi seperti partikel tanah. Fasa penuaian. Fasa ini ialah proses penanaman menggunakan tanah kompos yang matang. Sekali lagi, saya mengitar semula botol sabun sebagai tempat penuaian. Di proses ini, saya menggunakan 1 sukatan tanah dan 1 sukatan tanah yang bercampur dengan tanah kompos yang matang. Untuk penanaman herba organik, saya telah membuat keputusan untuk menanam kunyit. Ini kerana kunyit mempunyai banyak kelebihan. Antaranya ialah mengurangkan kadar kolesterol dalam badan. Selain itu, dapat mengawal tekanan darah tinggi, mengurangkan masalah jerawat dan lain-lain.
Untuk proses ini, saya meletakkan cecair yang dihasilkan di fasa pemeraman ke dalam botol spray yang mengandungi air biasa untuk dijadikan sebagai baja tanaman tuaian ini. Rutin harian saya selama 7 hari ialah saya akan menyiram tuaian saya dengan air beras atau air biasa dan spray baja ke tanaman saya. Ini ialah hasil penuaian saya selepas 7 hari. Tanaman saya membesar dengan baik dan segar. Bahan lain yang boleh dijadikan kompos ialah sisa bahan berkarbon dan sisa bahan bernitrogen. Saya merasa seronok kerana telah berjaya menghasilkan baja kompos walaupun aktiviti ini tiada kaitan dengan bidang saya. Saya akan mempraktikkan aktiviti ini kerana terdapat pelbagai kebaikan seperti dapat mengurangkan pembaziran dari pembuangan sisa makanan. Saya akan berkongsi ilmu ini terutama sekali dengan keluarga saya sendiri. Kemungkinan ilmu ini akan dijadikan sebagai hobi. Saya berminat kerana saya merasakan aktiviti ini dapat memulihkan bumi yang semakin lemah.